Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 20. Ayat 20 adalah ayat terakhir. Ayat terakhir yang kita akan belajar tentang sifat orang munafik. Kan kita dah belajar berapa jenis manusia? Tiga kan? Pertama, orang-orang tentang orang-orang beriman ataupun disebut dalam ayat al-muttaqun. Yang kedua, orang muttaqi dengan amal soleh samalah. Yang kedua, kenapa takut semua? Masa duduk dalam kubur, bukan nakir tanya jangan jawab macam ni. Biar clear. Yang kedua, orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dua ayat kan pasal orang kafir. Kemudian lepas tu start ayat yang ke-8 lah. Ayat yang ke-8 sampai ni 20. Semua cerita pasal orang munafik. Jadi berapa ayat tentang orang beriman? Golongan pertama al-muttaqun. Muttaqun 1 sampai 5. Ada 5 ayat lah. Golongan kedua al-kafirun 6 sampai 7. Yang ketiga al-munafiqun 8 sampai 20. Jadi yang al-muttaqun 5 ayat, al-kafirun 2 ayat, al-munafiqun 12 ke 13. 13 kan? 13 kan? 13 lah. Start daripada 8. Oh, lama tak pakai matematik 13 ayat. Tengok beza. Orang beriman 5 ayat je. Orang kafir 2 ayat sahaja. Orang munafik 13 ayat. Dan kita tahu tak, ada satu surah dalam Al-Quran, satu surah lengkap cerita pasal dia je, iaitu surah Al-Munafiqun. Kan? Pernah baca ayat surah tu? Pernah baca tak surah Al-Munafiqun? Macam tak pernah je. Pernah kan? Pernah khatam kan? Pernah lah tu. Kalau pernah khatam, pernah. Satu surah lengkap, dia 11 ayat. Semua cerita pasal munafiqun dan nama surah pun Al-Munafiqun. Tambah satu lagi surah Al-Munafiqun. 11 ayat kan. Kemudian surah orang kafir ada tak? Dia nama surah Al-Kafirun. Ada? Mana ada ya ayyuhal kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Surah lazim ke surah panjang tu? Lazim berapa ayat? Ini surah Al-Kafirun. Berapa ayat? 5? 6. Dan ada satu surah cerita pasal Allah bongkar sifat-sifat orang munafik. Surah ni lagi panjang, hampir dekat 100 ayat. Cuma dia bukan nama surah Munafiqun. Sebahagian ulama menamakan surah dia nama surah Al-Fadihah. Apa makna Fadihah? Fadihah surah Al-Fadihah.
Fatihah makna pendedahan. Surah pendedahan. Pendedahan tentang apa? Tentang sifat, perangai, hala tuju, perancangan orang munafik. Pernah baca surah ni? Pernah jumpa dalam Quran surah Al-Fatihah? Bukan Fatihah, Fadihah. Ha? Surah tu cerita pasal orang munafik je. Mesti tahu. Mana tak faham tu? Surah At-Taubah. Biasa baca surah At-Taubah. Oh, surah Taubah tahu, tak ada bismillah je. Cerita tak tahu. Bagusnya. Surah Al-Fatihah ataupun surah At-Taubah. Ini berapa ayat ni surah At-Taubah? Ha? 129 ayat. 129. Walaupun nama yang terkenal surah Taubah, tapi sebab cerita dalam tu cerita mendedah, membongkar perangai orang munafik, maka sebahagian ulama namakan dia surah Al-Fadhihah. Boleh faham? Pendedahan, pembongkaran. Jadi nampak tak? Cerita pasal orang beriman sikit je. Cerita pasal orang kafir lagi sikit. Cerita pasal orang munafik, apa pengajarannya? Apa hikmahnya? Yalah, kenapa Allah cerita pasal orang munafik ni lebih banyak daripada cerita pasal orang kafir? Jangan jadi munafik. Jadi orang kafir tak apa. Bahaya tu kenyataan tu. Mengenali sifat-sifat munafik. Mengenali sifat-sifat munafik. Tak, sebenarnya Allah nak beritahu bila cerita pasal munafik lebih banyak dalam berbagai surah, Allah nak beritahu orang munafik ini lagi bahaya daripada kita. Bila cerita pasal munafik ni banyak, sifat dia banyak, maknanya yang ni lagi bahaya daripada ni. Sebab apa sifat dia Allah sebut banyak? Sebab dia tak nampak jelas. Kenapa tak nampak jelas? Sebab dia solat belakang Nabi, dia sedekah bersama Nabi, dia pergi berjihad lagi bersama Nabi, dia pergi umrah lagi. Kadang-kadang hari Jumaat lepas Nabi berkhutbah, Abdullah bin Ubay, ketua dia Abdullah bin Ubay, bangun pula. Dia cakap lagi, wahai manusia, ta'ala pada Allah, ta'ala pada Rasul. Cantik tak? Oh, tapi dalam tu dia tikam Nabi daripada belakang. Jadi sebab tu cerita tentang munafik banyak dalam berbagai surah. Sebab ni paling bahaya ni daripada yang ni. Boleh faham? Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, humul aduwu, ayat 4, humul aduwu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Allah kata apa? Humul aduwu. Mereka itu adalah musuh. Dalam bahasa Arab bila sebut hum kat depan ada maksud, iaitu kalau kita baca ayat ni, ulaika humul muflihun. Ini ayat surah apa ni? Ulaika humul muflihun. Baqarah ayat berapa? Dah belajar ke belum? Terjemah sikit. Itulah mereka muflihun,
Orang yang berjaya, orang yang beruntung. Dalam bahasa Arab, kalau tak ada home, dah betul ayat, lengkap. Itulah orang yang berjaya. Faham? Tapi bila tambah home kat tengah, ada maksud. Allah nak beritahu apa? Itu sahaja orang-orang yang berjaya. Makna selain pada tu semua tak berjaya. Mana ustaz tahu selain pada tu tak berjaya? Home kat tengah. Boleh faham? Kalau home tak ada, mereka itu orang berjaya. Orang lain mungkin tak berjaya, mungkin. Boleh faham? Di sini Allah sebut home, maksud dia lebih kurang. Allah nak beritahu apa ni? Mereka ni siapa? Orang munafik. Mereka seolah Allah nak beritahu mereka sahaja musuh. Yang kafir musuh juga. Yang Yahudi musuh juga. Yang Nasara musuh juga. Tapi yang ni lagi jahat, lagi bahaya. Seolah macam dia saja yang musuh. Boleh faham? Sebab tu Allah kata apa? Fahzarhum. Berhati-hatilah dengan mereka. Orang munafik ni kita boleh tahu tak? Boleh kenal tak? Tak. Sebab apa tak kenal? Cara dia sama. Zahir sama dengan orang Islam. Kalau tak kenal, macam mana Allah perintah? Ini wajib, wajib berwaspada. Macam mana nak waspada pada orang yang kita tak kenal? Macam saya kata, berwaspadalah kamu dengan hantu. Boleh tak? Macam mana nak waspada dengan hantu? Jadi macam mana nak waspada dengan orang munafik? Dia masalah dalaman. Yang Nabi kata apa? Sebab tu munafik ni ada dua jenis. Satu munafik i'tiqad. Munafik dia dari segi akidah. Iaitu dia tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat. Yang ni kalau mati masuk neraka paling bawah dan tak keluar-keluar. Solat, puasa, haji, umrah banyak kali. Tapi dalam hati tak beriman dengan Allah. Habis kenapa puasa? Ada kepentingan. Yang ni masuk neraka paling bawah, tak keluar-keluar, kekal. Ini munafik dari segi i'tiqad ataupun akidah. Yang kedua, munafik dari segi amalan. Yang ni masih dalam Islam, dia tak keluar daripada Islam, dia masih Islam. Dia percaya pada Allah, beriman pada hari akhirat, tapi amalannya seperti orang munafik. Apa dia? Yang Nabi cakap, bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Lepas tu bila Allah sebut munafik, mesti ada kazib, dusta. Sebab kazib dengan munafik ni macam irama dengan lagu. Tak boleh ada tak lagu tanpa irama? Tak ada. Ada tak irama tanpa lagu? Begitulah, tidak ada munafik tanpa berbohong. Dan tidak ada berbohong melainkan munafik. Boleh faham? Orang kafir tak bohong. Orang kafir sebab dia berbohong lah kafir, tapi tak ada masalah, clear. Yang ni berbohong tapi tak nampak. Okey? Jadi Allah kata berhati-hati pada mereka. Macam mana nak berhati-hati? Kita tak tahu orang munafik. Tengok. Kalau bercakap selalu bohong, berhati-hati. Jangan mudah percaya. Kalau berjanji selalu tak tepat, berhati-hati dengan orang ni. Dia pula berhati-hati dengan kita sebab kita dengan dia 2 kali 5. Yang ketiga, bila dia beri amanah khianat, berhati-hati dengan orang ni. Wajib. Apa hukum berhati-hati dengan orang yang ada 3 sifat ni? Apa hukum dia? Wajib. Dalilnya fahzarhum. Dan Allah kata apa? Qatalahumullah. Allah qatala, dia bunuh. Maksud dia celaka ataupun dilaknat. Allah melaknat orang munafik ni. Kemudian Allah tanya soalan, bukan nak jawapan, tapi sebagai tanda soalan kepelekan.
kehairanan. Anna yufakun. Macam mana orang munafik ni boleh dipalingkan daripada kebenaran? Soalan pelik. Pelik sungguhlah orang munafik ni. Macam mana dia tak jumpa kebenaran? Macam mana dia boleh tak beriman? Kenapa pelik? Kenapa pelik? Sebab dia dengar tazkirah siapa? Nabi. Dia salat belakang siapa? Nabi. Dia beriman masa ayat Al-Quran turun. Dia solat bersama Nabi, puasa bersama Nabi, pergi berjihad bersama Nabi, duduk dalam masyarakat Islam, duduk dalam negara Islam, tapi masih tak beriman. Anna yufakum, pelik sungguhlah. Kalau duduk di Mekah, jauh daripada Nabi, tak pernah dengar ayat Quran, tak beriman, munafik, okeylah. Faham tak? Contoh, lalu datang masjid Kubu Gajah, lalu datang kelas, tapi munafik, pelik tak? Pelik tak? Ada tak? Kita semua ni ada tak sifat munafik? Ada ke tak ada? Takkan tak tahu diri sendiri. Jangan tanya kawan, saya ni ada tak? Ada ke tak ada? Ada? Tak ada tak? Kak ada tak? Jangan suka ni, jangan main-main. Dan kalau masuk neraka paling bawah. Ada ke tak ada? Ada? Macam mana boleh ada lagi? Dengar kata Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Basri? Tabi'in, ulama tabi'in yang terkenal. La yakhafu an-nifaq illa al-mu'min. Wala ya'manu bihi illa munafiq. Atas tak ada? Tak adalah. Dua-dua tak ada. Okey, cuba terjemah. La yakhafu an-nifaq. Tidak takut nifaq. Nifaq sifat munafik lah. Tidak takut pada kemunafikan illa mukminun, kecuali dia orang beriman. Makna kalau dia takut, selalu takut pada sifat munafik, itu tanda dia beriman. Okey? Kemudian wala ya'manu bihi, dan tidak ada yang rasa aman, rasa selamat dengan sifat munafik melainkan dia adalah munafik. Boleh faham? Awak munafik tak? Tak ada ustaz. Munafik itu. Sebab dia rasa macam aman, selamat aja. Boleh faham? Sebab tu saya tanya, adalah tak sifat munafik? Dia kata ada. Mukmin tu insya-Allah. Kalau dia kata tak ada, munafik. Boleh faham? Kita pun tahu kisah yang terkenal kan, bila Nabi bagi senarai orang munafik pada Huzaifah kan. Umar pergi jumpa Huzaifah, Umar tanya siapa? Itu takut tu. Dia takut pasal diri dia ke pasal orang? Dia tanya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai munafik? Dia takut pasal dia tu munafik. Itulah tanda beriman. Kita kalau ada Huzaifah, kita tanya nama kita ke nama jiran kita? Tanya nama jiran kan, kita munafik. Sebab kita rasa selamat. Dan ada seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah ni kita tahu kan, dia mati syahid kan. Tapi dia bila duduk dalam masjid Nabi, duduk dengar tazkirah Nabi, rasa okey je.
Bila balik rumah lain. Dia pun tuduh diri dia sendiri. Dia bukan tuduh orang. Dia kata qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Dia tuduh siapa? Dia cakap kuat-kuat, kemudian dia keluar jalan raya, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar tanya, kenapa kamu tuduh diri kamu munafik? Dia pun jawab, dia kata, aku bila duduk dalam majlis Nabi, rasa tenang, rasa bahagia, rasa selamat je. Tapi bila balik rumah, lain. Ada dua watak, kan? Ataupun dia panggil apa? Dua talam ke? Talam dua muka? Talam? Di masjid lain, di rumah lain. Kalau ustaz tengok terkejut. Lepas tu pergi tempat kenduri lagi terkejut. Ada tiga watak, bukan dua, kan? Sebab orang beriman dia satu watak aja. Di masjid, di rumah, di mana-mana sama je. Boleh faham? Jadi Hanzalah ni rasa aku macam munafik je. Munafik ni talam dua muka, kan? Depan Nabi lain, di rumah lain. Abu Bakar pun kata apa? Aku pun rasa macam tu lah. Tengok sahabat yang beriman, dia rasa dia tak selamat daripada sifat munafik. Itulah tanda beriman. Okey. Kita rasa selamat tak? Tak. Ni jawapan baru ni, bukan jawapan lama. Bertaubat balik. Ayalah, bertaubatlah. Saya nak sebut, ulama sebut 30 sifat munafik yang Allah sebut dalam Quran. Ada 30. Saya nak sebut sebahagian. Checklist. Ini simptom-simptom COVID-19. Pertama, berbohong. Dia berbohong ni rukun, rukun munafik. Kalau salat, rukun salat apa dah? Contoh menghadap kiblat, kan? Kalau tak menghadap kiblat, solat tu tak sah. Jadi kalau munafik, kalau tak berbohong, tak sah munafik dia. Jadi asas kepada munafik cakap bohong. Sebab itulah orang munafik, bila dia bercakap, dia mesti bersumpah. Kenapa dia perlu bersumpah? Sebab dia tahu dia bercakap bohong. Bila dia cakap bohong, dia nak orang percaya. Caranya apa? Sumpah. Dan sebab itu orang beriman tak perlu bersumpah. Kenapa? Sebab orang beriman tak pernah berbohong. Bila tak pernah berbohong, dia perlu tak nak orang percaya. Sebab aku dah bercakap benar. Orang beriman tak akan bercakap bohong. Kata ulama, siapa yang bercakap bohong sama ada sungguh-sungguh ataupun bergurau ataupun kerana helah, dia ada satu cabang sifat munafik. Bercakap bohong sungguh-sungguh, betul-betul berbohong, ataupun bergurau ataupun helah, maka dia ada cabang daripada sifat munafik. Bersungguh-sungguh apa dah? Betul-betul berbohong lah. Suami balik tanya, buat apa tadi? Ada tengok TV? Tak ada. Itu betul-betul, kan? Kalau bergurau, dia kata, minggu lepas saya pergi umrah. Kan ada kat Masjid Kubur Gajah, saya pergi umrah. Cakap, biar betul, saya mimpi. Itu bergurau. Itu bergurau pun ada ciri-ciri munafik. Tak boleh. Bahkan Nabi kata apa? Wailun, wailun, wailun. 3 kali celaka. Siapa ni? Sesiapa yang bercakap bohong untuk orang gelak. Siapa yang bercakap bohong supaya orang gelak, dia pun reka. Ini bergurau lah. Dia reka pembohongan. Satu cerita bohong, tujuannya nak suruh orang gelak. Nabi kata celaka, celaka, celaka. Dia bergurau je. Nabi kata celaka.
Sebab berbohong bukan sifat orang beriman. Orang beriman tak akan berbohong. Boleh? Helah macam mana? Helah. Polis tahan dia. Awak kena sama ni. Minta maaf lah cik, saya ini kali pertama. Padahal sama yang ke-20 tu. Helah. Faham? Kadang-kadang kenapa bawa laju? Isteri saya nak bersalin. Padahal isteri dia dah mati. Dia helah untuk itu ada ciri-ciri munafik. Kadang-kadang berlaku tak spontan. Orang beriman tak. Sebab itulah orang beriman jangan rasa aman daripada sifat munafik. Kadang-kadang spontan berlaku. Okey. Jadi sifat pertama orang munafik berbohong. Yang kedua, khianat. Khianat amanah. Orang bagi amanah pada dia bagi kat orang. Walaupun amanah tu melibatkan orang kafir. Nabi pernah tak simpan amanah orang kafir? Di mana? Di Mekah. Dan orang kafir yang simpan amanah pada Nabi buat jahat tak pada Nabi? Halau tak Nabi? Tapi Nabi khianat tak amanah orang kafir yang serang Nabi? Tak. Batu Nabi digelar Al-Amin. Jangan khianat amanah walaupun pada orang kafir. Yang ketiga, buat dosa. Dosa sifat orang munafik. Yang keempat, mungkir janji. Kalau dia berjanji mesti lewat. Jam tak apa. Ada seorang tu orang bagi tahu saya lah. Dia ustaz. Tapi orang dah tahu semua. Kalau kelas pukul 3 mesti 3:30 dia datang. Tapi bukan Ustaz Muin lah. Sampai orang tahu dah ustaz ni memang macam tu. Kelas pukul 3 mesti 3:30 ataupun ke atas. Itu mungkin janji. Kalau macam tu buat 3:30, kalau buat 3:30 dia datang pukul 4. Jangan. Kalau pukul 3, pukul 3. Yang kelima, malas beribadat. Itu ciri-ciri munafik. Malas pergi masjid, malas solat berjemaah, malas solat awal waktu, malas datang kelas, malas baca Quran, malas zikir pagi petang. Ada ke tak? Sebelum tidur malas baca, malas solat witir, kan? Yang keenam, suka menunjuk atau periak. Buat apa je cerita ke orang, masuk Facebook, selfie. Yang ke-8, yang ke-7, zikir kepada Allah yang sedikit. Bila zikir sikit je. Dia zikir dah, sikit je. Lebih baik pada tak zikir langsung. Yang ke-8, solat tak khusyuk, solat cepat. Termasuklah yang orang selalu baca bila solat je 3 kul. Dulu kini selama-lama. Bila 3 kul cepat tak? Cepat. Dia tak nak baca surah lain sebab jadi lambat. Yang ke-9, suka perli orang beriman. Suka perli orang beriman. Orang tu rajin pergi masjid ke, orang tu suka buat kebajikan je, dia perli. Kadang-kadang dia sindir. Ni ahli surga dah datang ni. Itu sifat orang munafik. Yang ke berapa? 10. Suka bersumpah. Sikit-sikit sumpah. Yang ke-11, bila infak secara terpaksa. Bila orang umum dapat orang, dia pun terpaksa bagi. Kalau dia tak ada kat situ, dia tak akan bagi pun. Yang ke berapa?
suka membantah takdir Allah. Suka membantah takdir Allah. Suka membantah takdir Allah. Kadang-kadang dengan mulut, kadang-kadang dengan memek muka dia. Bila Allah bagi sakit je, dia tak setuju. Kadang-kadang Allah bagi cuaca panas, dia pun, apa nasib panas ni? Itu sebenarnya membantah tu. Sebab tu orang beriman semuanya kena apa? Kena senyum, kena redha, kena sabar. Panas tak sekarang? Tak panas? Patutlah muka senyum. Yang ke-17. 13. Suka ponteng solat jemaah bagi lelaki. Suka ponteng solat jemaah bagi lelaki. Khususnya solat subuh dan isya. Ini ciri-ciri munafik. Yang ke, suka mengambil berat perkara luaran. Perkara luaran lebih dari perkara batin. Contoh dia nak siap solat, nak pergi masjid kan, pilih baju setengah jam. Lepas tu solat 2 minit je. Dia sifat munafik lah, sifat munafik. Sebab Nabi kata apa? Allah tak akan lihat kepada gambaran luaran kamu dan fizikal kamu. Allah lihat pada hati kamu. Jadi masa kita, tenaga kita kena banyak habis untuk bersihkan hati. Kadang-kadang mulut ni popek kan, kita dah mencemarkan hati kita. Jadi solat tak khusyuk, tapi masa nak bersiap solat tu, pilih baju pun dah lama. Yang ke berapa? Cukup dulu. Kita sambung. Kemudian Allah bagi tahu, yakadul barku. Yakadu apa dah? Hampir. Kada yakadu hampir. Hampir al-barqu. Kilat. Dia satu al-barqu, satu lagi ar-ra'du, kan? Kalau al-barqu kilat yang keluarkan cahaya, kalau ar-ra'du petir yang keluarkan bunyi. Yakhtafu, menyambar. Absarahum, penglihatan mereka. Jadi yang orang munafik yang jenis kedua yang kita belajar dalam ayat lepas kan, iaitu dia bila dia duduk dalam kegelapan, kemudian turun pula hujan, kemudian dalam hujan tu ada petir, ada kilat. Petir tu ibarat apa? Dia ada dua kan, satu petir, satu kilat. Petir tu ibarat dia ialah amaran Allah dalam Al-Quran, ayat tentang azab, tentang neraka. Kilat pula adalah janji baik Allah, iaitu seperti buat baik dapat pahala, buat baik masuk syurga. Jadi orang kafir ni, kilat petir tu ataupun ayat Quran berkenaan dengan janji ataupun amaran, bagi mereka macam mendengar kilat, menakutkan. Jadi siapa yang tak suka dengan Al-Quran, sama ada janji baik ke, amaran ke, dia ada ciri-ciri munafik. Bila dengar Quran rasa panas je,
Itu sifat-sifat munafik. Dia tak boleh lama. Okey? Kemudian kullama, setiap kali adha'a lahu. Adha'a apa dia? Ini kilat tu keluarkan apa? Setiap kali kilat mengeluarkan cahaya, lahum, kepada mereka berjalan. Fihi, dalamnya, dalam apa ni? Dalam cahaya tu. Sebab orang munafik ni, ini munafik yang kedua. Kalau munafik golongan pertama dah beriman, cahaya dah masuk, cahaya Islam dah masuk, tapi dia keluar balik murtad. Ini munafik yang kedua yang langsung tak beriman. Jadi cahaya tu tak sempat masuk. Bila dapat cahaya, mereka pun berjalan di dalam cahaya, dan sebab dia tak suka, maka cahaya tu hilang. Wa iza azlama, dan apabila adha'a lawan dia azlama, apabila ia gelap. Apa yang gelap ni? Ni petir, kilat. Bila tak ada kilat, tak adalah cahaya. Bila tak ada cahaya, gelap. Alaihim, ke atas mereka. Qamu, mereka terhenti. Qamu ni maksud terhenti ataupun berdiri. Berhenti mana? Tak boleh berjalan. Kenapa? Gelap. Dan Allah kata walau, dan jikalau sya Allah, jikalau Allah kehendaki. La zahaba, pasti dia zahaba menghilangkan bisam'ihim, dengan mereka, wa absarihim, dan apa maksud ni? Kalau Allah nak, Allah boleh tak hilang, makna pekakkan telinga mereka dan butakan mata mereka tanpa ada kilat dan petir? Boleh tak? Boleh je. Jadi Allah tu, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala atas setiap sesuatu, qadiru, maha berkuasa. Apa maksud ayat ni? Tadi Allah kata apa? Kilat ni hampir-hampir menjadikan mereka buta. Betul tak? Kilat ni bukan setakat boleh membutakan orang, tapi boleh boleh mematikan orang. Lepas tu kita diminta bila ada kilat jangan tengok. Bila tengok dia boleh membutakan mata. Boleh faham? Tapi Allah buta tak mata mereka dengan kilat? Tak. Dan Allah beritahu kalau Allah nak membutakan mata dan nak pekakkan telinga mereka tanpa kilat pun boleh tak? Boleh je. Tapi kenapa Allah tak butakan mata dan telinga mereka? Sedangkan mereka kufur, mereka sombong dengan Allah. Kenapa? Kita kalau dengarlah orang tu maki Tuhan, maki Islam, maki Nabi, lepas tu tengok-tengok mulut dia jadi bisu, kita kata apa? Tengok mulut kita kan.
Allah kata kalau Allah nak bisukan mereka, nak pekakkan, boleh je, tapi Allah tak buat. Kenapa? Sebab rahmat Allah. Kalau Allah buta, dia saluran untuk dapat ilmu dan nak kenal Tuhan. Apa salurannya? Apa saluran? Alat untuk dapat ilmu, untuk kenal Tuhan. Dua kan? Telinga dengan. Jadi kalau Allah pekakkan telinga mereka, butakan mata mereka, mana ada peluang lagi tak untuk mereka kenal Tuhan? Mana Allah tidak ada rahmat lah tu. Faham tak? Tapi kita bila dengar, pada muka. Ada rahmat tak? Jahat tak kita? Kadang-kadang tengok yang berlaku kat China kan. Kita kata apa? Itu balasan Tuhan lah. Alah, kita tak buat apa-apa untuk agama Allah. Lepas tu tunggu je. Bila berlaku, pada muka. Kadang-kadang hati kita ni tidak ada rahmat. Tengok Allah kata, kalau Allah nak buta, patut tak Allah butakan telinga mereka? Patut. Sebab mereka dengar tak ayat Quran? Dan mereka duduk tak bersama Nabi? Tapi macam mana mereka masih tak beriman? Nabi ni adalah seorang manusia paling hebat, pentarbiah paling hebat, murabbi paling hebat. Tiba-tiba masih tak beriman. Jadi pelik tak? Pelik lah. Kalau Ustaz Mu'in bagi tazkirah, orang tak beriman, tak pelik. Jangan pelik lah. Saya pun tak pelik. Ini Nabi ni pun orang tak beriman. Jangan terkejut. Boleh? Jadi Allah maha berkuasa, tapi Allah tak buat sebab apa? Dan Allah kata apa? Allah boleh butakan telinga, boleh pekakkan telinga, butakan mata. Sebab apa? Sebab Allah berkuasa di atas segala. Maknanya Allah nak beritahu, tak perlu petir pun, tak perlu kilat pun kalau aku nak butakan. Boleh faham? Jadi ayat ni, innallaha ala kulli syai'in qadir, apa pengajaran untuk kita? Kita banyak jumpa ni dalam surah Al-Mulk kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama. Apa kebaikan untuk kita orang beriman ayat ni? Faham soalan? Tak, bila Allah bagi tahu, saya nak tanya, bila Allah bagi tahu, Allah saja-saja cakap kosong ke ataupun ada tujuan? Jadi kalau Allah kata dia tu atas setiap sesuatu maha berkuasa, apa message? Apa yang Allah nak daripada kita? Katalah saya bagi contoh, orang tu sakit stroke 10 tahun. Umur pun 90. Bila kita tanya, macam mana ni? Ada harapan. Biasanya dia jawab apa? Dia jawab apa biasanya? Tunggu masa je. Mana dia tak yakin pada ayat ni? Faham tak? Stroke 10 tahun, ikut jagaan doktor dah mati, tapi Allah boleh tak jadikan dia sihat? Ada dalil? Ni. Jadi pengajaran untuk kita apa? Kalau kita faham ayat ni, kita yakin berlaku masalah besar macam mana, susah macam mana, kita tak risau. Kenapa? Allah atas setiap sesuatu. Boleh? Kalau kita risau, ni tak ada harapan, kita tak percaya pada ayat ni. Apa makna kulli syai'in? Kulli syai'in. Ada tak yang terkecuali? Tak ada. Ada orang sakit 20 tahun, tengok-tengok sihat. Ada orang umur 94, 2 kali jadi PM. Allah nak jatuhkan kerajaan kan? Jatuh 7 negeri. Tiba-tiba Allah nak naikkan dia balik sekejap kan? Sekelip mata. Betul tak? Johor jatuh, Melaka jatuh, Perak jatuh, Pusat pun sekelip mata. Betul? Sekelip mata. Semua tak ada jawatan menteri. Sekelip mata. Sebab apa? Allah ala kulli syai'in. Jadi maksudnya apa? Yang dapat jangan sombong. Yang tak dapat jangan sedih. Sebab apa? Mungkin yang dapat tu pun lepas tak lama hilang pula. Boleh faham? Kalau ada pakcik umur 99, dia berdoa,
Isteri dia mandul. Ya Allah, bagilah aku, padaku anak. Kita kata apa pada pakcik tu? Waras ke tak waras? Ha? Kita senyum ke? Kita kata amin. Ha? Kita kata apa? InsyaAllah beritahu. Kalau yakin dengan Allah kan. Tak. Dia umur 95, isteri mandul. Dia kata bagilah padaku anak, bukan cucu, anak. Kita kata apa? Mungkin tak? Apa dalil? Sebab kisah Nabi. Kulli syai'in. Yang kata pakcik ni biar betul. Pakcik kata kamu dah belajar tadabbur kan? Tak jumpa ke ayat ni? Dan pakcik tu berdoa lepas belajar ayat ni. Okey. Ya ayyuha, wahai an-nas. Dia ciri-ciri ayat Makkiyah, salah satu apa dia? Ya ayyuhan nas. Ciri-ciri surah Madaniyah, salah satunya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Bila kat Mekah, semuanya wahai manusia, sebab masa tu tak ada orang beriman. Bila Madinah, dah ada tak yang beriman? Biasanya wahai orang beriman. Tapi surah ni, surah apa ni kita belajar? Baqarah ni Madaniyah ke Makkiyah? Ke Malaysia? Oh, nak tengok juga, tak ingat. Sebenarnya kita kenapa kena tengok? Ini cerita pasal apa ni? Kita sedang belajar cerita tentang siapa? Orang munafik ni di Mekah ada tak? Orang munafik ada tak di Mekah? Ada tak? Tak ada. Orang munafik tak ada di Mekah. Orang munafik bermula di Madinah. Sebab tu kalau cerita pasal munafik, semua Madaniyah. Kenapa di Mekah tak ada orang munafik? Dia orang munafik, dia kafir, tapi dia sembunyikan kufur, dia zahirkan Islam. Kenapa dia sembunyikan? Sebab dia takut pada Islam. Kenapa dia takut pada Islam? Sebab Islam menang, Islam berkuasa, Islam kuat. Masa di Mekah, Islam menang tak? Islam kuat tak? Jadi kenapa orang munafik orang kafir nak sembunyikan kekufuran? Tak ada sebab. Dia mula sembunyi bila Islam menang dalam peperangan Badar. Oh, Islam dah kuat ni, ada negara, ada mula sembunyikan kekufuran. Okey? Jadi surah Baqarah surah Madaniyah. Ciri-ciri Madaniyah biasa ya ayyuhallazina amanu. Tapi ayat ni dia ada dua pendapat. Satu pendapat dia kata ya ayyuhan nas adalah surah Makkiyah. Sebab dia ya ayyuhan nas. Jadi ini pendapat dia kata surah Baqarah Madaniyah kecuali ayat ni Makkiyah. Pendapat kedua, surah Baqarah semua Madaniyah walaupun ya ayyuhallazina amanu. Sebab selagi tidak ada dalil surah ni adalah Makkiyah, maka dia adalah Madaniyah. Jadi tak pelik Allah nak cakap wahai manusia kepada orang Madinah. Sebab orang Madinah bukan semua beriman, kan? Masih ada orang Yahudi, masih ada orang musyrikin. Okey, wahai manusia, u'budu, sembahlah. Apa makna sembah? Ataupun ibadat. Apa makna ibadat? Al-ibadat at-tazullul. Ini makna ibadat. Kalau orang tanya, biasa kalau orang tanya apa makna ibadat, kita jawab apa? Solat, puasa kan? Tapi sebenarnya tak lengkap. Sebab apa? Ada tak orang salat masuk neraka? Makna solat tu belum tentu ibadat. Ada tak orang puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar? Makna puasa bukan mesti ibadat. Jadi ibadat apa dah? Iaitu at-tazallul, tunduk wal khudu' dan patuh.
Tunduk dan patuh lillah, hanya kepada bimtisali, dengan mentaati, dengan mematuhi awamirihi, perintahnya, wajtinabi, dan menjauhi larangannya. Ini perintah-perintahnya. Mahabbatan, dengan rasa cinta, wa ta'ziman, dan kebesaran Allah. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan rasa cinta dan kebesaran Allah. Tafsir dari segi syarak. Dari segi syarak makna ibadah. Ya, ya. Bukan dari hadis. Apa dah? Nabi bagi tahu. Tak, ini dari segi syarak, istilah syarak, tafsiran ulama. Boleh? Jadi kadang-kadang ibadat tu nampak macam ibadat tapi bukan ibadat. Sebab apa? Tak cukup syarat ni. Syarat di hujung. Apa dia? Dia tak ada rasa cinta dan tak ada rasa kebesaran Allah. Kalau dia solat dengan penuh rasa cinta pada Allah, apa dia buat? Dia solat lambat ke cepat? Awal. Kalau dia solat dengan penuh rasa cinta, dia nak solat sekejap ke nak solat lama? Beza tu. Kalau solat dengan rasa tak cinta, lewat ke awal? Sekejap ke lama? Sekejap. Beza. Sebab itulah Nabi solat lama sampai bengkak kaki. Sebab apa? Sebab rasa cinta. Okey? Ini kelas ni, datang ni ada rasa cinta tak pada Allah? Ya. Okey. Nak duduk sekejap ke nak duduk lama? Dah tak jawab dah. Okey, sembahlah oleh kamu Rabbakum. Rabb, apa makna Rabb? Pencipta kamu. Bila Allah sebut sembah pencipta kamu, apa yang Allah nak beritahu? Dalam dua perkataan, u'budu rabbakum, ada dua perkara. Pertama, hukum. Yang kedua, sebab. Hukum apa? Wajib sembah Allah. Kalau orang tanya, apa hukum sembah Allah? Hukumnya wajib. Apa dalil? U'budu fi amar. Yang kedua, Allah nak bagi sebab apa? Kena sembah Tuhan. Jawapannya, sebab dia mencipta kamu. Logik tak? Kita sembah yang mencipta kita. Sebab bila nak sembah, mesti orang tu hebat. Betul tak? Hebat orang tu apa dia? Dia boleh cipta kita. Adapun sembah berhala, logik tak? Tak, sebab berhala dia cipta. Kalau sembah nafsu pun sama. Okey? Kemudian Allah huraikan. Kenapa? Apa yang Allah cipta kamu ni? Allah huraikan, iaitu allazi, yang dia telah cipta kamu. Di sini Allah kata khalaqakum, menunjukkan apa?
Maksud yang tersorak, dia mencipta kamu. Yang terseraknya apa? Kamu? Kamu dicipta. Bila kamu dicipta, maksudnya apa? Kamu lemah lah. Kamu tak ada apa, kamu dibuat, kan? Macam kita buat kuih, siapa yang kuat? Jadi patut tak kuih kita sembah kuih tu? Tak patut. Jadi bila Allah cipta kita, kita menunjukkan lemah. Bila lemah, sembahlah yang kuat. Faham? Janganlah yang lemah sembah yang lemah. Iaitu orang sembah orang, orang sembah suami, orang sembah pemimpin. Dua-dua lemah. Kemudian Tuhan ni hebat, bukan dia cipta kamu sahaja, tetapi wallazina, dan orang-orang yang dari sebelum kenapa Allah beritahu? Ini cerita Allah suruh kita sembah dia, ada kaitan tak dengan orang dulu? Bila perintah supaya Allah supaya kita sembah Allah, ada kaitan tak dengan orang dulu? Apa kaitan? Tak kaitan dengan kita. Kalau orang dulu tak sembah Allah, kita kena soal tak? Tak. Kalau orang dulu sembah Allah, kita dapat kredit tak? Tak ada. Jadi apa kaitan kita sembah Allah dengan orang dulu? Faham soalan? Tak faham soalan? Faham soalan pun tak jawab, tak faham lagi. Sebenarnya Allah nak beritahu, Tuhan yang patut kamu sembah ni Tuhan yang sangat-sangat hebat. Bukan cipta kamu saja, tapi yang dulu-dulu, daripada dulu, dia satu-satunya Tuhan yang mencipta. Berbeza, dia kata, Allah kata, sembahlah Tuhan yang mencipta kamu. Dulu siapa cipta? Tuhan lain. Yang ni tak berapa hebat lah ni. Faham tak? Jadi Allah nak bagi tahu sebenarnya Tuhan ni satu sejak bila? Dulu je. Tapi orang musyrikin banyak Tuhan tak? Banyak. Sehingga dia kata pada Nabi, adakah patut Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan satu? Adakah patut? Sebab dalam kepala mereka Tuhan ni banyak. Sebenar, bila Tuhan banyak, hebat tak Tuhan tu? Tak hebat lah. Kalau dia seorang-seorang, baru hebat. Macam sekarang kan, dia seorang PM. TPM tak ada, oh hebat. La'allakum, supaya kamu tattaqun, bertakwa. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Saya pernah beritahu lah. Siapa ingat saya pernah beritahu? Kalau tak ingat pun ada dalam nota ke? Takwa daripada perkataan apa? Tak, ittaqu bukan perkataan asal. Takwa daripada perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah. Wiqayah ni apa makna? Pelindung. Pelindung. Pepatah Arab kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Ilaj tu merawat. Makna mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi al-wiqayah khairun minal ilaj. Ini pepatah Arab ni. Mencegah khairun, khairun lebih baik minal ilaj. Jadi takwa tu asal daripada perkataan wiqayah yang makna dia pelindung. Jadi kenapa takwa tu, apa kaitan berlindung dengan perkataan takwa? Iaitu kita bila tengok maksiat kan, kita pun ingat pada dosa. Bila ingat pada dosa, ini maksiat kan, itu depan tu maksiat. Bila ingat pada dosa,
dia menjadi pelindung. Kita berpaling ke sini. Jadi takwa kita menjadi penghalang daripada kita buat maksiat tu. Faham? Itu wiqayah. Bila terfikir je nak mengumpat, kita ingat, ya Allah, tengok-tengok IC umur dah 80. Kalau mati sekarang tak sebab bertaubat, nanya aku. Dia pun tak jadi mengumpat. Itu wiqayah. Itulah takwa. Apa saja yang menghalang kita daripada buat maksiat, itulah takwa. Tapi takwa yang paling jelas, yang paling clear bila kita seorang. Kalau depan orang, kenapa tak mengumpat? Saya takwa. Tak. Sebab pelindung kita orang, bukan kita. Faham tak? Contoh yang paling jelas, anak penjual susu kan, bila mak dia suruh campur susu, dia kata apa? Itu takwa. Takwa tu menghalangnya daripada campur air dengan susu, walaupun diperintah oleh siapa? Ibu dia. Itu takwa. Pernah tak kita macam tu? Bila nak mengumpat je, ingat azab, terus berhenti. Pernah? Berapa kali dalam hidup? Biasa kita kata apa? Ini adalah yang terakhir. Okey. Jadi apa tujuan ibadat sebenar? Apa tujuan ibadat? Ibadat ni contoh apa dah? Salat, kan? Puasa, siam, ataupun saum. Lagi? Zakat. Lagi? Haji. Kan? Yang ni semua ni bukan tujuan ibadat. Ini jenis ibadat. Kalau orang tanya apa jenis-jenis ibadat? Solat, puasa, zakat, haji. Apa tujuan ibadat? Takwa. Yang ni. Sembahlah Tuhan kamu supaya akhirnya kamu menjadi orang. Cara sembah apa dia? Solat, puasa, haji, zakat, sedekah. Boleh faham? Sebab itulah ramai orang salah faham. Dia ingat tujuan ibadat adalah solat. Maka lepas solat, okey, dia tak buat apa-apa dah. Sebab seolah dia rasa telah sampai pada matlamat. Belum. Sebab tu ada tak yang solat masuk neraka? Makna apa? Solat dia tak sampai ke takwa. Ada tak orang puasa masuk neraka? Sebab puasanya tak membawa kepada takwa. Boleh faham? Ni yang kita dah cerita orang munafik ni. Solat tak? Puasa, haji, berjihad lagi bersama Nabi, tapi tak sampai sifat apa ni? Takwa. Maka akhirnya ahli neraka paling bawah. Okey. Jadi kita ni dah solat ke belum? Dah solat kan? Dah takwa ke belum? Dapat tak takwa daripada solat yang selama ni? Dapat tak? Nak tahu ada tak sifat takwa dalam diri kita? Nak tahu? Nak checklist? Allah sebut pertama apa dah? Sifat takwa ni. Tak payah tulis sebab saya dah begitu saya begitu banyak kali dah. Pertama, dia suka infak ketika senang dan susah. Maknanya kalau ada kedekut lagi, solat selama ni tak berkesan. Bila nak bersedekah je fikir 10 kali. Mana belum ada takwa. Sebab sifat takwa dia mudah nak bagi bila-bila masa, senang ataupun susah. Yang kedua, tahan marah. Ada lagi tak panas barang? Ada. Walaupun solat 50 tahun tak sampai tujuan lagi. Syik marah aja kan. Lagi tua lagi cepat marah kan. Lagi tua lagi cepat merajuk. Sensitif Dia sepatut lagi lama solat lagi tak sensitif. Yang ketiga, suka maafkan orang. Lagi lama solat lagi mudah maafkan orang. Paci maaf tak orang tu? Saya maaf semua dah. Itu mana ibadat dia ada hasil dia. Okey? Yang keempat? Ada satu lagi. Bila dia buat dosa, terus dia bertaubat.
dia tidak kekal dalam dosa. Yang kelima, dia suka solat malam. Yang keenam, di hujung solat malam tu dia minta ampun pada Allah. Sebab tulis? Tak payah tulis lah, terus masuk je. Pertama, suka infak ketika senang dan susah. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, suka maafkan orang. Yang keempat, bila buat dosa terus bertaubat. Dia tak simpan besok, minggu depan, terus bertaubat. Empat-empat sifat ni dalam surah Ali Imran ayat 135. Surah Ali Imran ayat 135. Kemudian sifat yang keenam, sifat kelima, solat malam. Dia solat malam bukan sekejap, lama. Dan sifat yang keenam, sudah solat malam di hujung tu, dekat-dekat subuh, dia bertobat kepada Allah. Yang dua sifat ni, 5 dan 6 dalam surah apa? Bukan. Az-Zariyat kan? Az-Zariyat. Saya tak ingat ayat berapa, boleh cari surah Az-Zariyat. Okey, habis Semoga ibadat kita selama ni memberi kesan, iaitu menjadi orang bertakwa. Dan tanda takwa, cek yang tadi. Okey, saya nak cerita sikit je, ada 5 minit. Ada bagi infak untuk kemboja pun ni kan? Kita dah sampaikan, bila kita pergi tu baru kita tahu apa keperluan utama mereka. Saya pergi 3 kampung daripada Phnom Penh, naik kereta, naik van 7 jam. Biasa saya pergi Sabah, naik flight ke Tawau 3 jam. Tapi pergi Phnom Penh naik pesawat 1 jam 45 minit je, lebih dekat. Tapi naik van pula 7 jam. Kawasan kampung dalam, kemudian sampai kat hujung tu pula masuk kampung yang tidak ada tar. Jalan dah berdebu, berlubang, setengah jam lebih, 45 minit. Baru sampai kampung, 3 kampung kita pergi. Kampung tu elektrik tak ada, air tak ada, kemudahan apa-apa pun tak ada. Dan rumah sekitar tu kita tak pergi semua, kita pergi 3 kampung je. Rumah kalau kira semua-semua tu lebih kurang 1000 rumah. Dan semua rumah sana tak ada tandas. Cuba bayangkan, elektrik tak ada, air tak ada. Sebab tu orang Malaysia dan mungkin orang lain juga suka infak apa? Telaga ataupun pam air tu. Tapi saya tengok sendiri, pam air dan perigi sangat banyak. Sama ada daripada Malaysia ke Singapura ke Brunei ke. Siap tulis logo Malaysia, ada siap tulis nama. Tapi pam tu biasa 2 bulan, saya tengok sendiri 2 bulan rosak. Pam kan. Dia kata paling lama pam tu boleh tahan 2 tahun, lepas tu tak terpakai dah. Dan ada orang infak perigi. Perigi tu tahan lama, mungkin bertahun-tahun. Tapi masa saya pergi tu kemarau. Bila kemarau, air kering, jadi perigi tu pun tak berfungsi. Dia 4 bulan dah air hujan tak turun. Jadi dia kencing, dia berak, dia makan, ambil kat mana? Katanya dia ambil kat sungai. Mana jauh lah. Dah ada perigi yang masih ada air, pakat-pakat kongsi. Betapa susahnya hidup mereka di sana. Dan punca rezeki mereka, dia tanam jagus dengan ubi kayu. Jagus yang kita beli tu yang dah proses kan, yang sekilo RM60 tu, kebanyakan datang daripada sana. Dia jual sekilo RM5. Sampai kat sini sekilo RM5 dia jual. Kita beli kat Mekah RM60. Kebanyakan daripada situ. Pokok jagus subur, dia tak perlu siram. Subhanallah. Dia duduk tempat padang pasir, macam padang pasir kering, air tak ada. Tapi pokok jagus, Allah bagi rezeki melalui pokok jagus yang tak perlukan air. Maknanya Allah dia tetapkan, kamu duduk kat mana mesti ada rezeki.
Tapi saya tengok keperluan utama mereka diabaikan. Apa dia? Pendidikan. Ramai orang pergi bagi PAM. Tapi untuk kelas agama, tak ada siapa bantu kecuali daripada negara Arab yang bagi binaan untuk masjid. Tapi lepas tu dia biarkan. Siapa nak jadi imam ke, siapa nak hidup, dia tak peduli. Ada yang buat bangunan sekolah. Kemudian guru pula mengajar usaha sendiri. Saya pergi 3 sekolah, pelajar dia lebih kurang 200 orang. 3 sekolah ni, satu buku Iqra' pun tak ada. Pada buku Iqra' tu, kos dia jauh lebih murah daripada perigi. Jadi saya terfikir, kenapa orang tak fokus pada perigi? Betul mereka perlukan air. Tapi mereka lebih perlukan ilmu lebih besar daripada air. Jadi bila nak belajar agama, tak ada buku. Iqra' pun tak ada, Quran pun tak ada. Ni Quran biasa ni, tak ada. Jadi kalau nak bagi Quran biasa yang bukan terjemahan, sebab dia tak faham bahasa Melayu. Quran biasa, tapi elok lagi. Bawa lah. Saya mungkin akan pergi bulan 4 nanti. Kemudian buku Iqra' kita bawa 100, tak cukup. Sebab kita pun tak tahu, ramai yang nak belajar. Mereka dah ada kelas, ada guru, volunteer. Tapi buku tak ada, kemudahan tak ada, allowance guru tak ada. Jadi kalau buku Quran tu kita boleh infak. Cuma allowance guru ni kena berterusan. Dia tak banyak pun. Mungkin seorang kita bagi 800 kan, setiap guru tu. Jadi saya cadang supaya kita bila mati semua amalan terputus kecuali 3. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah ni yang macam PAM tadi lah, PAM perigi kan. Tapi bila PAN rosak, habislah tak jariah dah. Apa dia? Nak pergi bila? Baiki. PAM dah rosak, tak boleh baiki. Tak boleh baiki dah. Tak boleh baiki. Apa dia? Tak, dia memang mudah rusak. Patah ke apa ke. Dia duk. Okey, untuk allowance ni saya cadang kita kalau dah mati nak mendapat ilmu yang bermanfaat, iaitu kita mengajar. Susah kan? Siapa sanggup nak pergi mengajar kat sana sebulan? Jangan nak mengajar kat sana kat sini pun belum tentu kan. Tapi kita boleh dapat ilmu yang bermanfaat tanpa kita mengajar. Apa dia? Kita bagi sumbangan allowance untuk guru tu mengajar. Bila guru tu mengajar, ilmu yang dia ajar pada pelajar dan pelajar amal, kita dapat pahala ilmu bermanfaat. Sebab apa? Sebab dia mengajar hasil daripada allowance yang kita bagi. Dan allowance tak payah bagi banyak. Saya cadang, minimum setiap orang bagi RM30 setiap bulan. Setiap orang. Sikit sangat. Okey, 50 lah. Setiap orang bagi 30 ataupun RM50 setiap bulan. Jadi kalau dah 100, dapat berapa? Kalau RM30? RM3,000. Boleh cover 3-4 orang guru. Jadi kita bagi setiap bulan hanya RM30, dia mengajar, kita akan bila mati, kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab dia mengajar hasil daripada allowance yang kita bagi. Tak perlu bagi sampai 300 kan. Tapi kalau nak bagi 300, dia lagi besar pahala. Boleh? Boleh pihak Kak Mesra ke? Setiap bulan collect RM30 setiap bulan. Ada orang dia infak pada gulam RM10 setiap hari. Saya ingat dah bertahun. Bila kita tengok bank statement tu, tengok RM10 setiap hari. Jadi kalau sebulan, setiap hari, pagi-pagi subuh masuk masjid saya. Tak banyak, RM10 je, tapi istiqamah. Kan? Jadi kalau nak ikut dia, ikut bab istiqamah, jangan ikut bab RM10 tu. Boleh RM20 ke? Okey, itu saja. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.